Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya IBLP di Warta Berita Petang ini pada 8 Ogos 2022 di Sabah Hits Online TV. Ikuti antara paparan berita petang ini. JK perlu letak tanda had laju setiap tiang flyover. Penamatan memorandum persefahaman di antara Kerajaan dan Pakatan Pembangkang pada 31 Julai lalu dilihat tidak memberikan gambaran ketika buat dinamik politik di Sabah. Kesemua 7 kanak-kanak dilaporkan hilang di Kota Belud telah dijumpai selamat. Jabatan Kejar Raya diminta agar meletakkan papan tanda amaran had kelajuan di setiap tiang jejambat bagi mengelak kejadian kemalangan berulang. Menteri Kejar Raya Sabah Datuk Seri Bong Mokhtaradin berkata, had kelajuan memang sudah ditetapkan di kawasan berkenaan iaitu 70 km sejam. Katanya mana-mana kenderaan melebihi had kelajuan itu mungkin boleh berhadapan dengan risiko yang tidak diingini. Beliau akan meminta jabatan untuk meletakkan di semua tiang berkaitan had kelajuan bertulis tidak melebihi 70 km agar orang ramai boleh faham jika tidak ia akan membahayakan lebih-lebih lagi apabila hujan lebat, apabila memandu laju dan mengakibatkan berlaku kejadian tidak diingini. Katanya kepada media selepas meninjau lokasi kemalangan maut di jalan lintas di sini pada hari ini. Beliau yang juga timbalan Ketua Menteri turut berkata keputusan mengenai puncak kemalangan itu akan diperoleh dalam tempoh terdekat. Beliau berpuas hati dengan penjelasan daripada pengarah JKR dan juga setiausaha kementerian bahawa jalan raya ini dibina berdasarkan prosedur dan juga kriteria yang ditetapkan oleh JKR dan audit keselamatan jalan raya. Penamatan memorandum persefahaman di antara Kerajaan dan Pakatan Pembangkang pada 31 Julai lalu dilihat tidak memberi gambaran ketara buat dinamika politik di Sabah. Penganalisis politik dari Universiti Malaysia Sabah, Dr. Romziah Tiong berkata, ini memandangkan kesefahaman pentadbir negeri, Gabungan Rakyat Sabah dan Barisan Nasional Sabah masih kekal setakat ini. Menurut beliau, berdasarkan kajian pihaknya, rakyat Sabah bagaimanapun menyedari hakikat bahawa tarikh pilihan raya umum ke-15 bakal menjelma tidak lama lagi dan terdapat banyak faktor bakal mempengaruhi undi mereka pada hari ketentuan itu nanti. Tambahnya aspirasi pembangunan dan kestabilan politik yang ditunjangi harapan supaya wujud layanan sewajarnya dari Kerajaan Persekutuan serta memartabatkan hak Sabah dan Sarawak selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963. Selain itu, rakyat Sabah dan Sarawak juga dalam masa sama mengharapkan kepimpinan yang fokus terhadap kepentingan mereka dan tidak mementingkan diri. Jelas Romzi ketika ditanya mengenai pendapat apakah rakyat mahukan terhadap pentadbiran yang akan datang, beliau mendedahkan secara konfliknya sebuah kerajaan yang mempunyai kemampuan menawarkan kestabilan dari banyak aspek. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Dr. Joachim Gunsalam berkata, Sabah memerlukan produk baharu yang mampu meningkatkan hala tuju pertumbuhan ekonomi. Justru beliau menyeru Sabah Entrepreneurs Creation untuk melakukan lebih banyak lagi transformasikan usahawan ini kepada usahawan berorientasikan ekspor. Menurut Dr. Joachim, jumlah perdagangan Sabah telah meningkat sebanyak 9.8% tahun ke tahun kepada rekod tertinggi 87.2 bilion berdasarkan laporan Perangkaan Perdagangan Luar Negeri Sabah bagi 2021 yang dikeluarkan baru-baru ini oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Beliau diberitahu bahawa SEC telah membantu 100 usahawan setiap tahun sejak 4 tahun lalu untuk menjadi lebih baik dalam apa yang mereka lakukan adalah kemajuan yang sangat mengagumkan. Dengan sifat positif ini, ekonomi Sabah pasti akan berada di landasan pertumbuhan yang betul. Kementeriannya mengalu-alukan dan menghargai inisiatif tersebut. Tambahnya, selain itu, kementeriannya juga membantu dalam memasarkan produk Sabah melalui hubungan perniagaan dengan syarikat kunci seperti Kedai Mesra Petronas, Pasar Raya Bataras, Pasar Raya Segi Fresh, GM Klang dan Pasar Raya Express Mat Labuan. Hai, sempena pembukaan Uptown Memoryland Tanjung Aru yang akan datang, berbagai jualan bakal diadakan bagi menarik pengunjung yang berkunjung dan menghidupkan semula pekan Tanjung Aru. Pelbagai jualan yang akan bertapak di sana seperti jualan kuih-muih tempatan, jualan pelbagai jenis air, jualan bermacam-macam lauk, jualan buah-buah tempatan, jualan sayur-sayuran, jualan barangan dapur, jualan bandel, jualan jeruk buah, jualan pelbagai jenis kek, jualan craft tangan, jualan bev station dan persembahan basker dan entertainment. Kepada kamu yang berminat, mahu serta sama berjual di sana, kamu boleh merujuk terus ke pejabat UPPM Tanjung Aru Plaza.
Naib Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kusta Sabah, Kapitan Stephen Teo berkata, pencapaian terbaik SK Tampulan di pelbagai festival filem pendek antarabangsa perlu dukungan kemudahan pelbagai pihak berkaitan pelancongan. Ianya bagi memperkembangkan produksi sekaligus membantu mempromosi keunikan Sabah. Stephen yang juga Ketua Bahagian Star Karambunai menegaskan pihaknya akan berbincang dengan pengurusi Lembaga Pelancongan Sabah, Datuk Janiston Bangkua yang juga pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar untuk membantu sekolah berkenaan. Menurut Stephen, antara kemudahan yang diperlukan ialah studio, peralatan audio, visual dan busana watak-watak murid dalam penggambaran. Stephen berkata demikian selepas menghadiri khidmat masyarakat pelajar diploma eksekutif pengurusan perniagaan Universiti Utara Malaysia di sekolah berkenaan kira-kira 5 km dari Pekan Telipuk pada Sabtu lepas. Levina Jesse Resti, pelajar bakery dan pastry Kolej Vocasional Keningau, telah dianugerahkan hadiah pertama di Festival Seni Art Marathon in France pada 5 Ogos 2022 dalam kategori video music. Levina merakamkan video tersebut di beberapa tempat menarik di Keningau yang indah dan nyaman dengan suasana alam sekitar yang masih terpelihara. Dia juga menggunakan cermin yang menunjukkan imbasan wajahnya dalam video music itu sebagai simbol refleksi kendiri yang dia lalui. Pengarah Kolej Vocasional Keningau, Johari alias Jaibet bin Sabin, mengucapkan tanya kepada Levina atas kreativitinya menghasilkan video muzik dan seterusnya memenangi anugerah yang membanggakan kolej itu. Dia berpendapat bahawa penting untuk para pelajar diberi bimbingan untuk mengasah bakat mereka dalam bidang seni kerana ianya meningkatkan keyakinan mereka terhadap kebolehan masing-masing. Silat adalah warisan orang-orang Melayu. Beliau sebagai orang bukan Melayu sangat menghormati, mengagumi dan mencintai silat, kata pesilat negara Meriwati Manuel. Meriwati yang berasal dari Keningau berjaya mencuri tumpuan apabila meraih pingat emas dalam kategori solo kreatif wanita selepas menumpaskan pesilat dari Indonesia Puspa Arumsari pada kejuaraan pencak silat dunia ke-19 di air keruh bulan lalu. Selain aksi lincahnya yang mendapat perhatian ramai, pakaian digunakan terutama pemakaian tudung meskipun dirinya adalah beragama Kristian pada kejuaraan itu juga turut mendapat reaksi ramai. Katanya tudung bukan saja wajib untuk menutup aurat bagi wanita Melayu, tetapi bagi beliau untuk nampak lebih sopan, kemas dan beradab semasa pertandingan, katanya menerusi antaran status di media sosial miliknya. Tampaknya tiada sebarang paksaan daripada mana-mana pihak yang meminta dirinya untuk memakai tudung, malah tindakannya itu juga adalah bagi menghormati seni silat warisan orang Melayu. Kalau orang Melayu ada Mat Kilau, beliau orang Murut ada Aki Antanom, kata yang merujuk kepada wira tempatan yang memimpin orang Murut untuk menentang syarikat Borneo Utara British suatu ketika dahulu. Kesemua 7 orang kanak-kanak termasuk 3 orang kurang upaya yang dilaporkan hilang di Kampung Kebayau di sini sejak petang kemarin telah ditemui selamat. Ketua Balai BBP Kota Blut PPJB Muhammad Sazwan Latun berkata, kesemua mangsa telah berjaya ditemui oleh penduduk kampung bersama pasukan bomba di kawasan kebun dalam keadaan selamat. Lebih kurang 15 minit selepas operasi mencari dan menyelamat hari kedua dimulakan pagi tadi. Kesemua mangsa termasuk 3 perempuan berusia antara 3 dan 15 tahun, 3 daripada mereka seorang lelaki dan 2 perempuan merupakan orang kurang upaya. Seterusnya pasukan bomba membawa ke semua mangsa ke Kampung Kebayau untuk diserahkan kepada pihak ambulans untuk menerima rawatan lanjut. Operasi SAR ditamatkan pada jam 9.30 pagi. Seramai 500 peserta menjayakan program webinar Generational Endgame Anti Rokok Kampus Anjuran Kelab Persatuan Pencegahan Dadah Malaysia Pemadam Universiti Malaysia Sabah di sini baru-baru ini. Bertemakan Generational Endgame, para peserta didedahkan dengan peri pentingnya pembentukan generasi bebas rokok pada masa depan serta bahayanya penggunaan rokok elektronik. Program secara dalam talian itu dirasmikan Timbalan Pengurusi Biro Pengajian Tinggi dan Kelab Pemadam Dr. Juliana Rosmida Jafar. Katanya program itu bertepatan dengan salah satu objektif penganjuran iaitu pendedaan tentang impak negatif terbiat merokok dalam kalangan orang ramai khususnya golongan belia. Tampaknya penganjuran webinar ini bertujuan memantapkan kesedaran warga kampus mengenai Generational Endgame yang bakal menamatkan generasi perokok dan penyalahgunaan dadah. Webinar tersebut dihadiri pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta, sekolah menengah, pelajar sekolah rendah, penjawat awam dan orang ramai. Hai,
Usai sempena pembukaan Uptown Memory Land Tanjung Aru yang akan datang, berbagai jualan bakal diadakan bagi menarik pengunjung yang berkunjung dan menghidupkan semula pekan Tanjung Aru. Berbagai jualan yang akan bertapak di sana seperti jualan kuih-muih tempatan, jualan pelbagai jenis air, jualan bermacam-macam lauk, jualan buah-buah tempatan, jualan sayur-sayuran, jualan barangan dapur, jualan bandel, jualan jeruk buah, jualan pelbagai jenis kek, jualan kerap tangan, jualan bev station, dan persembahan basker dan entertainment. Kepada kamu yang berminat, mahu serta sama berjual di sana, kamu boleh merujuk terus ke pejabat UPPM Tanjung Aru Plaza. Seorang remaja dikuatiri lemas selepas dihanyutkan arus deras ketika menyeberangi sungai bersama 3 keluarganya di sungai di Jalan Tulid Suk pada Sabtu. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 3.33 petang. Kejadian berlaku pada jam 7 malam ketika mangsa Ken Muhammad Alfiandar Angkoro alias Abdullah, 17 bersama bapa, adik dan anak saudara cuba menyeberangi sungai, namun secara tiba-tiba berlaku kejadian kepala air. 3 daripada mereka selamat manakala mangsa dihanyutkan arus deras sungai dan hilang sepasukan 6 anggota dan pegawai bersama jentera dikerahkan ke lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan dan setakat ini mangsa belum ditemui. Sekian saja berita untuk petang ini. Terima kasih kerana sentiasa bersama kami di Sabah Hits Online TV. Saya Ivy. Salam hormat dan jumpa lagi.